pada hari ini kita akan tengok 7.2, masih lagi graf gerakan. Kita akan tengok graf laju masa. Sebelum ni kita dah tengok graf jarak masa, kita dah tengok cari kecerunan ataupun laju, kita dah cari purata laju. Hari ini kita akan tengok graf laju masa. So, untuk 7.2, untuk laju masa yang paling penting adalah faksi Y dia adalah laju dan faksi X dia adalah masa, dan luas di bawah graf merupakan jarak, akan mewakili jarak yang dilalui oleh suatu objek. Dalam kes ni luas di bawah graf, kita akan tengok bentuk dia, daripada satu garis ke hujung garis lurus. Luas ini garis dia. Jadi bawah dia ini, ini di bawah graf, ini adalah bentuk segitiga. Jadi untuk jawab soalan ini ataupun untuk menguasai bahagian luas di bawah graf, kamu kena tahu rumus luas bagi segi 4, segitiga, trapezium. Kita pergi tengok pada contoh yang 12. Tapi sebelum kita tengok pada contoh yang 12, kita tengok indikator. Indikator sini kata pastikan unit yang digunakan pada masa pastikan unit yang digunakan untuk masa pada laju dan masa adalah sama. Apa maksud dia? Maksud dia adalah, kita tengok contoh 12. Dia kata hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju berikut. Jadi bila dia kata disuruh cari jarak, kita kena cari luas di bawah graf. So ini luas di bawah graf, ini bentuk dia. Bentuk trapezium. Sebelum kita buat pengiraan, kita tahu trapezium adalah 1/2 A tambah B darab C. Ini adalah 2 sisi selari. Dan kita tahu bila kita, sebelum kita buat, kita kena tengok yang atas ni unit bagi laju adalah kilometer per jam dan masa dia adalah jam. So kita boleh guna sebab yang atas ni adalah kilometer per jam dan masa adalah jam, kita boleh terus ambil nilai dia. Dalam kes ni, kalau kita buat bentuk dia, dia jadi macam ni lah. Lebih kurang macam tu. Dengan keadaan, ini trapezium. Dengan keadaan sini 5, sini 10 dan sini adalah 4.5. So untuk cari luas dia, kita 1/2 darab A tambah B. A tambah B 2 sisi selari, 5 tambah 10 darab dengan dia punya tinggi, iaitu C 4/5. Kita boleh terus ambil 4/5 sebab 4/5 ni dalam unit jam. Dan terus buat pengiraan. Kita boleh guna kalkulator kita. 1/2 dalam kurungan 5 tambah 10 dan darab dengan 4/5. Sama dengan, dan jawapannya adalah 6. 6 apa? Sebab masa jam, ini jam, unit bagi jarak ini adalah 6 km. Siap. Untuk contoh yang kedua, untuk B, kita tengok unit bagi laju dia adalah kilometer per jam, tetapi unit bagi masa dia dalam minit. So kita kena tukar unit bagi masa dia, yang ini 6. Jadi 6/60. 6/60. Nanti kita boleh buat pengiraan dia lah. 6/60. So jarak di sini adalah 6/60. Kenapa 6/60? Sebab 1 minit, 1 jam sama dengan 60 minit. So kita boleh buat bentuk dia. Kita keluarkan bentuk dia. Macam ni. Ini 80. Yang ini 6/60. Atau nanti kamu boleh permudahkan lah. Dan tinggi ini adalah 40. Jadi kita kena pastikan unit dia sama, baru kita buat pengiraan. So
masih lagi bentuk trapezium, 1/2 darab 40 tambah 80 darab 6/60. So, tekan kalkulator. Okey. Tekan je kalkulator. Reset balik. 1/2 darab 40 tambah 80. Okey, darab 6/60. Okey, jawapannya pun 6 km. 6 km berdasarkan unit yang diberi ke atas tu. Okey, ingat jangan pastikan dia punya unit sama. Okey, seterusnya ni contoh 12 ah. Sekarang kita pergi kepada contoh 13. Okey, contohnya. Okey, contoh 13. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitungkan jumlah jarak yang dilalui oleh Puan Liu dalam masa 36 minit. Yang pertama, tengok unit laju. Laju kilometer per jam. Masa minit. Jadi kalau masa minit yang ni kena tukar. Semua kena per 60, 60, 60. Okey, jadi sini per 60, per 60, per 60. So, bila kita buat yang graf yang baru, kita akan dapat di sini sebenarnya 1/6, 2/6. Yang ni berapa ni? 36/6 ni. Okey. 36/6. 36/60. Okey, yang ni 3/5. So yang ni 3/5. Okey, bila kita nak kira dia punya bentuk, kita nak tengok bentuk, okey. Kalau kita perhatikan bentuk dia ada 3 bahagian di sini. Ini bentuk yang pertama, iaitu segitiga. Okey. Okey, dan okey, yang ni bentuk yang kedua. Okey, ini adalah bentuk trapezium. Dan yang ini adalah bentuk yang ketiga, pun trapezium. Boleh? Okey, kita dah ada 3 bentuk di situ, jadi kita kena tentukan berapa saiz dia. Okey, yang pertama, okey, ini kita tengok saiz dia. 0/1/6. Yang ini 1/6 ke 2/6. Yang ni 2/6 hingga 3/5. Jadi kamu kena tahu dia punya jarak. Okey, jarak dia. Kamu kena tahu dia punya beza. Okey. So kita tengok yang pertama, saya buat sini bentuk A, bentuk B, bentuk C. Okey, bentuk A adalah bentuk segitiga. Okey, ini bentuk A, bentuk segitiga. Ini 1/6 dengan ketinggian dia adalah 72. Ini bentuk A. Tambah bentuk B. B adalah trapezium. Ini bentuk B tambah bentuk C. C pun adalah trapezium. Tapi untuk mudahkan kita kena tentukan. Okey, jarak yang ini kepada ini, okey, kena tengok betul-betul. Dia ada daripada 1/6 ke 2/6. Jadi ini adalah 1/6 juga. Macam mana dapat 1/6? Kita dapat 1/6. Kita tengok jarak dia daripada 2/6 tolak 1/6 dapat 1/6. Macam tu. Yang ini, okey, tinggi dia 40 dan tinggi yang ini adalah 72. Okey, settle. Yang seterusnya, kita tahu tinggi ini adalah 72, yang ni tinggi dia 40. Tetapi berapa jarak panjang dia punya ni, dia punya ketinggian? Jadi dia daripada 2/6 kepada, padam sikit. Okey. Yang ni daripada 2/6 kepada 3/5. Jadi kamu kena tolak lah. 2/6 tolak 3/5. Bukan 2/6 tolak 3/5. Besar tolak kecil lah, jangan kecil tolak besar pula. 3/5 tolak 2/6. Baru kamu tahu berapa di tengah-tengah ni dia punya jarak. So dengan itu kita ambil kalkulator. Kita ambil
3/5 tolak 2/6. Okey. Ini 4/15. Okey, dia punya jarak ini 4/15. So, baru kita buat pengiraan. Bentuk yang pertama segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak dia 72. Sorry. Okey. So, kita buat pengiraan. Sekejap. Okay. So, kita dah boleh buat pengiraan. Okey. Ini segi 3. 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak dia 1/6. Tinggi dia 72. Ini satu bahagian. Okey. Tambah ini trapezium. Trapezium 1/2 darab hasil tambah sisi selari iaitu 72 tambah 40. Tinggi dia pun 1/6. Okay, jangan takut, kita ada kalkulator. Tambah 1/2. Yang ini pun adalah bentuk trapezium juga. Darab. Okey, hasil tambah sisi selari pun sama. 72 tambah 40. Darab dia punya tinggi adalah 4/15. Okey, dan seterusnya we use our calculator. Okey, masukkan saja kurungan. Okey, 1/2 darab 1/6 darab 72 tutup kurungan, tambah, sebab dia nak jarak semua kan, tambah kurungan 1/2. Yang ni ada dua kurungan pun tak apa. 72 tambah 40 tutup kurungan darab 1/6 juga tutup kurungan. Okey, tambah 1/2 kurungan okey, betul. 72 tambah 40 tutup kurungan darab 4/15 tutup kurungan, tekan sama dengan jawapan ni adalah okey, lebih kurang 30.27. okey, 30.27 kilometer. Okey, kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, itu saja. Oi, belum ada bahagian B. Purata laju. Ingat, purata laju ni kita dah tengok pada bab yang sebelum, pada bahagian yang sebelum ni, iaitu purata laju sama dengan okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, berapa jumlah jarak dia? Jumlah jarak dia yang inilah, 30.27 km. Ataupun dalam kes tadi, kamu boleh dapat dalam nilai perpuluhan juga sebenarnya. Kamu nak buat dalam perpuluhan pun boleh. Mana-mana lah, 4/15 ke per 15, ataupun kamu boleh ambil 30 4/5. Yang ni pun boleh tulis 30 4/5 km pun boleh. So, ataupun boleh tulis mana yang seterusnya, iaitu okey, kita tengok okey, ataupun 4/15 km. Mana-mana lah. Okey. So, kita nak tengok purata laju, jumlah jarak dia bagi jumlah masa. Okey, jumlah masa dia ada per 5 kan? Jadi kalau ada per 5, beri pecahan juga sebab jumlah masa, sebab jumlah purata laju dia nak kilometer per jam. Jadi bahasa dalam minit pun kena tukar jadi per jam. Jadi jumlah masa dia 36 minit. Jadi 36 minit ni tukar kepada jam jadi 3/5. Jadi per 3/5. Okey. Jumlah jarak dia saya rasa kamu boleh ambil yang ni lah, 30 4/5.
4 per 5 ataupun 5 ke 15 tadi, sorry, 34 per 15, sorry, 34 per 15 ataupun kamu balik 454 per 15. Okey, mana-mana yang kamu suka. Okey, jadi 454 per 15. Kenapa saya ambil yang ni? Sebab dia ada pecahan. Kalau dia ada pecahan, senang nanti kita nak potong dia. Okey, kalau macam ni dia dah fix kepada perpuluhan. Okey, ambil kalkulator. Ini jumlah jarak dia, kita dah kira tadi. Ini jumlah masa dia. So kalkulator, bila kamu nak kamu nak bahagi, kamu guna dia punya kurungan, ya. 454 per 15 kurungan bahagi 3 per 5 atau per lah, terpulang pada kamu. Jawapan dia adalah 54 per 9 ataupun 50.4444 km sejam. Sorry, 50.44 km per jam. Ini dia punya purata laju. Okey, kalau kita tengok di sini dia bawa kereta sampai 70 km sejam, tapi secara puratanya adalah 50.44 km per jam. Okey, ingatlah jumlah jarak bagi jumlah masa. Daripada saya, sekian, terima kasih.